Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hasnidawati binti Mamat Nur daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya akan membentangkan kertas konsep yang bertajuk Transisi Perkembangan Emosi daripada Sekolah Rendah ke Menengah dalam kalangan pelajar. Sebagai pengenalan, zaman remaja seringkali diwarnai dengan konflik, cabaran dan tekanan emosi. Ia juga disertai dengan perkembangan pesat dari pelbagai perspektif. Anet 1999. Pengaruh buruk boleh menyebabkan kesihatan mental mereka terjejas dan perlunya pencegahan awal daripada masalah mental. Najiah dan rakan-rakan 2022. Pendedahan kepada tekanan semasa remaja boleh mewujudkan kerentanan kepada pelbagai masalah kesihatan mental dan tingkah laku bermasalah. Alam remaja merupakan peringkat berlakunya perubahan yang pesat sama ada perubahan dari segi biologi, fizikal, mental dan emosi serta perubahan tanggungjawab dan peranan. Justru golongan remaja sering berhadapan dengan masalah dan konflik untuk mengimbangi perubahan-perubahan ini. Ketegangan dan tekanan emosi dalam diri remaja cenderung untuk berlaku menurut Saidatul Ashura dan Kamarul Azmi 2022. Dan bagi kajian literature untuk kertas ini, dari segi emosi, definisi emosi, ia merupakan situasi stimulus yang melibatkan perubahan pada badan dan wajah, aktiviti otak, penilaian kognitif, perasaan subjektif dan kecenderungan melakukan suatu tindakan yang dibentuk secara keseluruhannya oleh peraturan-peraturan yang terdapat dalam satu-satu budaya. Michael Cabanach 2002 mengatakan emosi suatu perkara yang berlaku secara tiba-tiba disebabkan oleh pengalaman seseorang individu seperti ketakutan, kejutan, kegembiraan dan sebagainya atau suatu perasaan kasih sayang seperti rasa sakit, keinginan dan harapan. Rainer Risenzen 2007 mengatakan ia suatu proses dari segi mental seperti penilaian, kecenderungan, tindakan, pengalaman, subjektif dan juga tingkah laku seperti tindak balas fisiologi, ekspresi wajah dan juga suara. Klaus R. Scherer 2005 mengatakan ia suatu perubahan yang mempunyai hubungan di antara satu sama lain dan dikumpulkan perubahan itu dari semua atau sebahagian besar dari 5 subsistem organisma untuk memberi tindak balas dalam menilai atau bertindak balas terhadap sesuatu peristiwa dalaman atau luaran yang bersesuaian dengan keprihatinan utama organisma tersebut. Nur Syafiqah dan Najah Nadiah 2020 mengatakan emosi itu boleh dikatakan sebagai suatu tindak balas dalaman yang terhasil melalui tindakan luaran secara fisiologi, ekspresi wajah, suara dan sebagainya. Persatuan Psikologi Amerika mengatakan emosi adalah corak tindak balas yang kompleks yang melibatkan elemen pengalaman, tingkah laku dan fisiologi. Dan untuk zaman remaja ialah peringkat peralihan dari alam kanak-kanak ke alam kedewasaan. Amat mencabar dan penuh cabaran di mana remaja mengalami pelbagai perubahan fizikal, intelek dan emosi yang boleh menimbulkan konflik di dalam diri dan persekitarannya. Menurut WHO, peringkat remaja adalah di antara umur 12 hingga 24 tahun. Menurut Aina Mazwin 2016. Dan peringkat umur remaja awal di antara 12 hingga 18 tahun menurut Saidatul Ashura dan Kamarul Azmi 2022. Pada fasa ini, mereka akan melalui peringkat awal akil balik. Kedua-dua jantina lelaki dan perempuan akan mengalami pertumbuhan fizikal, peningkatan minat, seksual, perubahan emosi dan psikologi. Secara kognitifnya, remaja pada tahap ini mempunyai keupayaan terhad untuk pemikiran abstrak tetapi intelektual berkembang. Pada peringkat ini juga mereka mengembangkan pemikiran moral yang lebih dalam. Dan untuk kecerdasan emosi, Salovey dan Meyer 1997 mengatakan ia adalah kebolehan untuk mengawas diri sendiri dan orang lain dari segi perasaan dan emosi. Dapat membezakan antara kedua-duanya dan boleh menggunakan maklumat itu untuk memandu pemikiran dan tindakan. Matthews et al. 2017 mengatakan ia keupayaan seseorang untuk menyatakan, mengenali, melihat, menggunakan dan mengurus emosinya sendiri atau emosi orang lain. Feldman 2009 mengatakan ia kebolehan seseorang individu menggunakan emosinya dengan bijak untuk
meningkatkan prestasi dan mencapai komunikasi yang berkesan dengan individu lain. Akin Boyer 2003 menganggapnya sebagai kemampuan untuk mengatur proses persepsi, gerak hati dan pemikiran yang didorong oleh emosi. Dan Hakimi dan Bashar 2015 mengatakan ia sebagai kemampuan untuk kekal fokus dalam mendepani konflik, menangani kritikan, mengawal kemarahan dan menguruskan pelbagai bentuk konfrontasi yang boleh merosakkan kehidupan seseorang. Dan dari segi ketidakstabilan emosi, WHO 2014 mengatakan ketidakstabilan emosi remaja dipengaruhi oleh perubahan hormon, perkembangan otak dan tekanan sosial yang mereka hadapi, menyebabkan perubahan mood yang cepat, perasaan yang tegang dan reaksi yang tidak sepadan dengan situasi. Hal ini akan mempengaruhi hubungan sosial, kesejahteraan mental dan prestasi akademik remaja. Whitlock dan Shantz 2008 menyatakan kesihatan mental remaja dari segi aspek emosi dan psikologi digambarkan seperti permainan roller coaster kerana ada kalanya ia sangat tinggi dan kadang-kadang sangat rendah. Ketidakstabilan emosi dalam menangani pelbagai masalah dan bergelut dengan pelbagai cabaran boleh menyebabkan mereka menggunakan tingkah laku negatif seperti pencerobohan, kedegilan, pengasingan, penyalahgunaan bahan atau konflik sebagai cara mengatasinya, menurut Irma Darmawati dan Dwi Junior 2018. Dan untuk kesihatan mental, ia adalah satu keadaan di mana seseorang individu menyedari kebolehan dirinya, boleh menghadapi tekanan hidup yang normal, boleh bekerja dengan produktif dan mampu memberi sumbangan kepada komuniti. WHO 2018. Kesihatan mental bukan hanya masalah tekanan sahaja tetapi menekankan bagaimana seseorang individu mengatasi masalah tekanan mental. Najiah dan rakan-rakan 2022. Dan isu yang dihadapi berkenaan dengan masalah emosi remaja ialah yang pertama, isu kesihatan mental remaja. Remaja mengalami pelbagai tekanan bagi memenuhi jangkaan ibu bapa, keluarga dan masyarakat. Namun pendedahan terhadap konflik yang berlaku sama ada di rumah maupun di sekolah akan meninggalkan kesan dalam diri mereka. Sekiranya mereka gagal mengawal keadaan dalam fasa peralihan ini, remaja berkemungkinan akan mengalami gangguan kesihatan mental. Najiah dan rakan-rakan 2022. Dari segi beban penyakit yang dialami oleh remaja, masalah kemurungan dilaporkan menjadi penyebab ketiga tertinggi yang membawa kepada masalah penyakit mental. Segala tekanan perasaan, kebimbangan atau ketakutan berlebihan jika tidak dapat dikawal atau dikenal pasti pada peringkat awal boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Bilangan remaja berusia 13 hingga 17 tahun yang mempunyai idea untuk membunuh diri meningkat kepada 13.1% pada 2022 berbanding 10% 5 tahun sebelumnya. Menurut tinjauan kesihatan remaja oleh Institut Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan Malaysia. Pakar mendapati terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesihatan mental remaja pada masa kini, antaranya krisis kekeluargaan, jangkaan pencapaian akademik yang cemerlang di mana secara tidak langsung akan menyumbang kepada stres, kebimbangan dan kemurungan serta faktor penggunaan media sosial yang tidak terkawal. Majlis Keselamatan Negara 2023. Seramai 132 orang remaja berusia 13 tahun sehingga 19 tahun berjumpa dengan kaunselor yang dikendalikan oleh Lembaga Pembangunan Keluarga Negara. Berdasarkan laporan, 91 kes itu membabitkan masalah tekanan, kemurungan 19 kes, kebimbangan 10 kes, kecelaruan fikiran 7 kes, kesunyian 3 kes, cubaan bunuh diri 2 kes. Perubahan zaman pada hari ini menuntut remaja untuk lebih cepat belajar selain terdedah kepada pelbagai desakan hidup yang membuatkan generasi muda lebih berisiko menghadapi penyakit kesihatan mental atau masalah kemurungan. Perkembangan media sosial juga memberikan pengaruh yang besar kepada kehidupan remaja masa kini. Dan isu yang kedua ialah buli dalam kalangan pelajar sekolah.
Permasalahan sosial seperti penyalahgunaan dadah, keruntuhan akhlak, gangsterisme dan kejadian buli adalah antara cabaran yang perlu dihadapi, terutamanya di institusi pendidikan seperti sekolah. Menjadi suatu fenomena masa kini yang merisaukan dan berbahaya kerana kadar kejadian membuli telah menjadi terlalu berleluasa. Kaedah membuli juga telah menjadi semakin berbahaya dan kejam. Lebih membimbangkan ialah perlakuan buli di negara ini berlaku dalam kalangan pelajar sekolah rendah dan juga menengah. Ahmad Azam dan rakan-rakan 2021. Dan teori yang boleh dikaitkan dengan emosi remaja ini ialah teori perkembangan psikososial Erik Erikson yang menggabungkan faktor kendiri emosi dan sosial. Ia diasaskan oleh Erik Erikson ataupun nama sebenarnya Erik Solomonson, berketurunan Jerman Yahudi dan merupakan seorang tokoh yang terkenal dalam dunia psikologi. Terdapat 8 tahap dalam perkembangan hidup seseorang manusia dan di setiap peringkat akan terdapat krisis yang tersendiri. Pada setiap peringkat perkembangan psikososial ini, antara konflik ialah percaya lawan tidak percaya, autonomi lawan kesangsian, inisiatif lawan rasa bersalah, kecekapan lawan rasa rendah diri, identiti lawan kekeliruan identiti, intim lawan pengasingan, generativity lawan pemusatan kendiri dan ketulusan lawan putus harapan. Remaja yang menerima dorongan dan peneguhan yang betul melalui penerokaan pribadi akan muncul dari tahap ini dengan perasaan diri sendiri dan perasaan kemerdekaan dan kawalan. Mereka yang masih tidak yakin dengan kepercayaan dan keinginan mereka akan merasa tidak selamat dan keliru tentang diri mereka dan masa hadapan. Pihak-pihak yang berkenaan perlulah memainkan peranan masing-masing untuk mengatasi masalah yang timbul. Sebagai pelajar, perlu kenal pasti kekuatan diri, ada kesungguhan dan ketekunan diri untuk berubah menjadi lebih baik, berani menyuarakan pendapat dan membangunkan harga diri, keyakinan diri dan kemahiran hidup. Sebagai ibu bapa pula, perlulah beri sokongan, perhatian dan mengamalkan gaya keibubapaan yang sesuai. Jadi pendengar yang baik, membimbing dan menegur dengan cara yang berhikmah serta menjalin perhubungan yang mesra dengan anak. Sebagai guru dan pihak sekolah, mereka perlu mengintegrasikan persekitaran belajar dengan literasi emosi. Guru perlu membina hubungan yang baik dengan pelajar. Unit bimbingan dan kaunseling perlu memainkan peranan secara proaktif dan pihak sekolah pula perlu menyediakan persekitaran yang kondusif. Dan di pihak masyarakat, mereka perlu jadi pemangkin kesejahteraan emosi remaja, menghapuskan stigma dan tidak mendiskriminasikan remaja yang mempunyai masalah kesihatan mental, menyediakan persekitaran komuniti yang kondusif agar remaja membesar dan berkembang dengan baik. Dan sebagai media massa pula, perlulah menjadi ejen perubahan masyarakat yang penting, bertindak sebagai penapis atau wadah yang bertanggungjawab dan menjadi medium yang luas untuk mendidik masyarakat, terutamanya remaja dalam membangunkan modal insan. Sebagai rumusan, kajian lepas menunjukkan bahawa emosi dan mental yang sihat sangat penting untuk remaja. Remaja yang stabil dari segi emosi dan memiliki kesihatan mental yang baik adalah aset berharga kepada negara. Remaja yang mempunyai kesihatan mental yang baik cenderung mempunyai keyakinan diri yang tinggi, harga diri yang kuat dan mempunyai pandangan yang positif terhadap diri sendiri dan masa depan mereka serta mampu menghadapi cabaran hidup dengan lebih baik, membina hubungan yang positif dan menyumbang secara positif dalam pelbagai aspek kehidupan, menjadi lebih fokus, produktif dan mempunyai daya kreativiti yang tinggi. Begitu juga jika remaja yang stabil dari segi emosinya akan dapat menguruskan emosi mereka dengan cara yang sihat, mengelakkan tingkah laku yang berbahaya dan dapat menangani tekanan dengan baik. Mereka akan mempunyai keupayaan untuk menangani tekanan dan kesukaran dalam kehidupan seharian sekaligus meningkatkan kualiti hidup sendiri dan orang-orang di sekeliling mereka. Kesejahteraan mental remaja adalah isu yang sangat kritikal pada hari ini dan harus dipandang dengan serius. Perhatian yang sewajarnya harus diberikan terhadap isu kesihatan mental dan kestabilan emosi remaja.
Sekian, terima kasih.